Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Baiklah, pastinya untuk hari ini sidang media ataupun sidang akhbar yang akan dijalankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah akan dilakukan daripada rumahnya kerana difahamkan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah melakukan kuarantin secara kendiri dan pastinya dijadualkan pada jam 5.30 petang. Sidang media secara online ataupun secara atas talian itu akan kami bawakan secara langsung melalui saluran Astro Awani dan pastinya di platform media sosial kami di astroawani.com. Dan apa yang anda saksikan tadi adalah tumpuan utama kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, iaitu artikel penuh berkaitan dengan sekatan perjalanan keluar masuk Sabah dari 7 hingga 20 Oktober yang mana kerajaan mengenakan sekatan perjalanan dari Sabah dan ke Sabah melibatkan Semenanjung, Sarawak dan juga Labuan bermula pada Rabu 7 Oktober sehingga 20 Oktober 2020. Dan ini menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana mengatakan keputusan tersebut dibuat selepas ambil kira peningkatan kes COVID-19 di seluruh Sabah. Bagaimanapun katanya ada pengecualian khas diberikan, antaranya ialah kes-kes tertentu yang melibatkan kes kecemasan, kematian, perkhidmatan perlu dan lain-lain yang perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seperti yang anda boleh baca dalam artikel ini, bagi pergerakan masuk ke Sabah, kebenaran diberikan kepada kategori seperti berikut: rakyat Sabah yang memegang MyKad kod H, pasangan kepada rakyat Sabah memiliki pas imigresen, pekerja bidang perkhidmatan perlu ataupun disebut sebagai essential service dan juga pelajar bukan rakyat Sabah yang mempunyai kad ataupun pas pelajar daripada Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah. Dan untuk mendapatkan artikel lanjut, anda terus ke astroawani.com. Wartawan Isabel Leong ada menulis tentang perkara ini. Ini antara tumpuan utama dalam kenyataan akhbar ataupun kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baiklah, sementara kita nak menantikan pada jam 5.30 petang, seperti yang saya maklumkan, akan ada sidang media secara atas talian yang dibawakan khas daripada kediaman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Untuk waktu ini, seorang sahabat saya, Fauzi Suhaimi, kalau ikut dalam liputan jadual, beliau ditugaskan untuk menghadiri satu majlis yang disebut sebagai makan tengah hari bersama editor. Jadi mungkin Fauzi boleh ceritakanlah, sebab kalau kita faham dalam tempoh 4-5 hari ini dalam bulan Oktober ini, kes COVID-19 makin meruncing. Angka kalau ikut semalam, angka ataupun digit yang dilaporkan 432 angka positif bagi keseluruhan statistik bagi Malaysia. Kalau boleh dikongsikan sebelum kita nak masuk ke dalam tumpuan dalam majlis makan tengah hari itu, mungkin Fauzi boleh kongsikanlah. Sebab bila melibatkan majlis keramaian ni, kebimbangan orang ramai adalah penjarakan fizikal antara satu sama lain. Mungkin Fauzi boleh kongsikan normal baru yang diterapkan dan juga SOP yang dipatuhi oleh mereka yang menghadiri majlis makan tengah hari bersama editor sebentar tadi. Baik, Fauzi Zain, saya ditugaskan bersama kru tadi untuk hadir ke satu majlis makan tengah hari bersama editor yang dianjurkan oleh MPOB, di mana Lembaga Minyak Sawit Malaysia di sebuah hotel di Ibu Negara. Dan bercakap pasal COVID yang kesnya semakin meningkat kebelakangan ini, sudah pasti penekanan terhadap SOP itu lebih ketat berbanding sebelum ini. Dan apa yang saya boleh kongsi, SOP yang paling ketara yang dilakukan oleh penganjur pada kali ini adalah di mana setiap jemputan dibuat lebih awal, di mana mereka menerima jemputan yang telah pun diberi nama ataupun telah pun minta awal oleh penganjur itu sendiri. Macam contoh tadi, daripada pihak Astro Awani hanya 5 orang wakil yang dibenarkan dan selebihnya memang tidak dibenarkan masuk. Itu SOP yang secara terang-terangnya adalah paling ketat yang saya pernah pergi ke program ataupun majlis-majlis yang dianjurkan oleh pihak badan kerajaan ataupun dan sebagainya. Dan selain itu, penjarakan sosial itu memang wajar ataupun memang dilakukan oleh mereka, di mana satu meja yang selalunya secara normalnya ditetapkan 10 orang, tetapi tadi tidak melebihi daripada
6 orang. Dan selain itu imbasan dan cecair pensanitasi tangan juga telah pun ditetapkan di setiap penjuru di sekitar dewan yang diadakan majlis tersebut. Itu antara SOP yang saya rasa tarikannya adalah jemputan yang lebih awal yang mereka buat itu menjadikan program itu memang khas untuk mereka yang ada nama ataupun ada jemputan yang khas sahaja yang diberikan untuk hadir ke majlis tersebut. Fauzi, seperti yang Fauzi katakan, SOP yang dikenakan ataupun digariskan bagi mereka yang menghadiri majlis sebentar tadi adalah lebih ketat. Jadi untuk wartawan yang membuat liputan dan juga tugasan, adakah dengan adanya SOP yang lebih ketat ini, bila penjarakan fizikal lebih dijarakkan, satu meja hanya 6 kerusi ataupun 6 orang sahaja, adakah memberi sedikit cabaran kepada warga media untuk membuat liputan? Dari segi cabaran, pada saya tadi agak tidak keterlaluan sebab ia lebih sistematik, di mana kalau sebelum ini sesuatu majlis itu dihadiri tanpa kawalan ataupun walaupun telah pun ditetapkan hanya 250 orang untuk satu majlis berdasarkan kapasiti dewan, tetapi hari ini ia lebih tersusun, di mana jemputan tu adalah telah dibuat secara awal lagi. So di sini kalau macam contoh kru Astro Awani hantar nama 5 orang, dan tapi yang pergi 6 orang, salah seorang daripada itu adalah tidak dibenarkan masuk kerana ia bagi mengelakkan penjarakan fizikal di situ. Itu yang saya rasa perkara baru yang saya pergi berbanding dengan sebelum-sebelum ini ataupun SOP yang ditetapkan sebelum ini, Fauzi. Fauzi, kalau dilihat kepada visual yang dikongsikan oleh Fauzi, kita lihat ada pembentangan ataupun slide-slide yang ditunjukkan oleh speaker ataupun mereka yang membentangkanlah acara itu. Dan antara lain tadi sempat Fauzi ada berkongsi sedikit laporan berita kepada saya, antaranya produk minyak sawit negara akan tetap menjadi sasaran utama bagi mereka di negara-negara Eropah dan juga Amerika Syarikat berikutan menjadi saingan utama kepada produk minyak sayuran lain. Cerita tentang serangan produk minyak tempatan ini bukan baharu, tetapi untuk waktu ini juga ia menjadi tumpuan. Kalau boleh dikongsikan perkara dan juga butiran lebih lanjut mengenai perkara ini, Fauzi. Okey, Fauzi, untuk kita jelaskan, sebelum saya menjelaskan lagi secara terperinci apa intipati hasil temu bual saya bersama dengan pihak MPOB tadi, ingin saya recap kembali. Isunya melibatkan sebuah syarikat kelapa sawit di negara ini, iaitu FGV, di mana baru-baru ini pihak US mengeluarkan kenyataan di mana mereka memboikot pengeksportan ataupun kemasukan produk sawit ke negara mereka, dan ini sudah pasti akan menjejaskan bukan sahaja ekonomi tetapi pendapatan individu ataupun pendapatan isi rumah yang melibatkan peneroka ataupun pihak-pihak yang pekebun-pekebun kecil. Dan ini merisaukan bukan sahaja kerajaan, malah mereka yang terlibat dalam industri sawit ini. Dan hasil hasil perbincangan ataupun temubual yang kami lakukan bersama pihak MPOB, di mana MPOB adalah salah satu badan yang dilantik untuk membuat kajian, membuat pembaharuan ataupun membuat apa orang panggil kajian ke arah teknologi dalam bidang industri sawit ini, menyatakan sawit masih lagi produk utama yang menjadi pilihan di seluruh dunia, dan mereka beranggapan serangan daripada pihak tertentu terhadap produk sawit kita kerana mereka melihat produk sawit mampu boleh pergi jauh dan ia mempunyai kelestarian sepanjang masa, dan itu antara ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pihak tertentu kerana mereka menganggap sawit ini akan mengancam produk-produk yang dihasilkan oleh pihak mereka seperti minyak kacang soya atau minyak daripada bunga matahari, atau kalau kita lebih simple adalah produk-produk minyak sayuran yang lain. Dan oleh kerana kita ataupun Malaysia antara pengeluar terbesar sawit, dan ini yang menjadikan mereka berasa terancam sebab di seluruh dunia mereka menggunakan sawit dan mereka merasakan produk mereka tidak mendapat tempat dalam pasaran. Itu antara yang dikongsikan mereka. Dan selain itu mereka juga ada membuat kajian tentang
apa kelebihan yang ada pada produk sawit ini, kerana mereka melihat walaupun diorang menuduh, ya Fauzi cakap tadi, perkara ini bukan perkara baru, malah sebelum ini pun ataupun EU sendiri, Kesatuan Negara Eropah sendiri pernah mengeluarkan kenyataan di mana mereka membakar sawit adalah sebab yang sama, iaitu antaranya tahap kesihatan sawit, isu alam sekitar, dan sekarang ini melibatkan buruh paksa ataupun melibatkan pekerja-pekerja, melibatkan kanak-kanak. Dan ini yang menjadi tumpuan MPOB untuk terus membuat kajian secara terperinci ataupun mendalam lagi supaya bagi membuktikan produk sawit ini bukan seperti yang didakwakan oleh pihak-pihak berkenaan. Sebagai contoh, kajian mendapati produk sawit yang dilakukan oleh MPOB sendiri memang jelas terbukti ia bukan sahaja lebih jimat, lebih murah, malah ia memberi tahap kesihatan yang lebih bagus compare kalau kita nak bandingkan dengan produk-produk minyak sayuran yang dikeluarkan oleh negara-negara lain. Okey, daripada dalam sidang media itu, daripada Pengarah Urusan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Dr. Ahmad Parviz Gulam, yang mana mengatakan potensi produk sawit diakui lebih baik selain kos yang murah dan juga lestari terhadap alam sekitar. Sepasti dalam sidang media turut menekankan tentang pengilang-pengilang ataupun pengusaha-pengusaha sawit perlu mendapatkan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ataupun disebut sebagai MPSO bagi mengelakkan berlaku masalah-masalah yang disebutkan seperti yang telah disebutkan oleh Fauzi tadi pada masa akan datang. Mungkin ada beberapa peratus yang dah berdaftar setakat ini yang diumumkan butirannya, kalau boleh dikongsikan Fauzi? Betul, ada juga dikongsikan, bukan sahaja isu melibatkan negara-negara Eropah ataupun US yang sentiasa menyerang produk utama kita, itu sawit, tetapi ada juga isu yang melibatkan dalam negara di mana MPOB sekarang dalam usaha untuk melakukan ataupun menyediakan pensijilan khusus kepada bukan sahaja peniaga-peniaga kecil ataupun pekebun itu sendiri, malah estate ataupun pengilang-pengilang bagi memastikan tahap produk yang dihasilkan oleh sawit ini mencapai standard yang ditetapkan, yang bukan sahaja mendapat pengiktirafan daripada negara kita, malah di luar negara. Dan ini usaha yang dilakukan oleh MPOB untuk memastikan produk sawit ini memang setanding dengan produk-produk lain dan mengekalkan jenama itu sendiri. Dan atas usaha itu, pensijilan itu penting kerana mereka melihat perkara ini perkara utama ataupun perkara pokok untuk memastikan kelestarian produk kita terus terjamin dan berterusan dan setanding di peringkat-peringkat global. Dan oleh sebab bertanya pasal berapa peratus, dan kalau Fauzi nak tahu, perkara ini telah pun bermula pada awal tahun lalu, di mana mereka pada mulanya ingin melakukan secara sama, iaitu di mana kategori pengilang ataupun pengusaha sama dengan kategori pekebun kecil. Namun disebabkan ada masalah tertentu yang tidak dapat dielakkan seperti COVID, seperti PKP pada Mac lalu, mereka memberi lanjutan tempoh di mana kepada pengusaha ataupun pengilang ataupun estate bagi sawit ini, mereka menetapkan sehingga 7 Julai lalu untuk membuat pensijilan dan untuk pekebun kecil dilanjutkan sehingga hujung tahun ini. Dan bermula tahun depan secara mandatory mereka perlu mewajibkan mempunyai CJ-CJ ini bagi memastikan sepertinya masalah yang dicakap oleh Fauzi tadi, antaranya yang diberi penjelasan oleh pihak MPOB tadi adalah salah satu masalah untuk memperbaharui lesen seterusnya. Jika sijil ini tidak diperoleh oleh mana-mana pekebun kecil itu, mereka sukar untuk memperbaharui lesen peladangan mereka. Dan masalah kedua adalah berkemungkinan akan berdepan dengan penjualan harga sawit itu lebih rendah berbanding dengan pihak-pihak yang ada lesen ataupun yang ada sijil yang ditetapkan oleh MPOB. So jadi mereka menyeru supaya mereka ataupun pekebun kecil yang masih belum lagi melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sijil ini untuk terus berbuat segera bagi memastikan masalah-masalah yang akan datang dapat dielakkan dan compound akan dikenakan kepada mereka kelak.
Okey, baiklah, terima kasih kepada Fauzi Suhaimi dan saya pasti laporan itu akan dikongsikan oleh Fauzi di Buletin Awani selepas ini dan pasti di Awani 745 dan esroawani.com. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.